Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah video, ayuh kita tonton. Kemudian saya berikan ulasan, react dan kritikan. Orang jahil dengan orang alim sama tak? Tak sama. Orang alim lain, orang jahil lain. Apa yang lainnya? Yang lainnya salah satunya ialah akhlak dia. Lain. Orang alim dia tak sibuk cari salah orang. Orang alim dia tak hina orang. Orang alim dia tidak perlekeh orang. Orang alim dia tak sibuk dengan orang. Orang alim ialah orang yang sibuk dengan Allah. Kerana orang alim itu orang yang paling alim ialah orang yang mengenal Allah. Dan orang lain dia cari kesilapan. Orang alim ialah orang yang sentiasa menyemak dirinya, mencari kesilapan dirinya, mencari keaiban dirinya untuk dia perbetulkan, untuk dia membawa dirinya kepada Allah. Itu orang alim. Orang yang duk sibuk cari salah orang, orang yang duk sibuk maki hamun orang, orang duk sibuk perlekeh orang, orang duk sibuk sebah kesalahan orang, itu bukan orang alim walaupun dia ada segala-galanya. Berapa ramai hari ni segala-gala ada kat depan nama dia. Al-Allamah Al-Al-Al-Al-Ali. Al-Profesor, Al-Doktor, apa yang ni, Al-Ustaz apa semua ni duk sibuk dengan salah orang. Itu bukan orang alim, itu manusia jahil. Lepas tu Allah tanya soalan, kamu tahu tak? Kul, katakanlah wahai Muhammad, hal yastawi, adakah sama orang yang tahu, orang alim dengan orang yang tidak alim? Sama tak? Tak sama. Jadi kita ni belajar-belajar biar jadi alim. Orang alim orang yang takut sangat tentang dirinya. Bagaimana keadaan kesudahan hidup dia, syurga ke neraka dia, baik ke buruk dia, Allah redha, Allah murka pada diri dia. Itu orang alim. Sebab tu orang alim paling banyak menangis. Orang alim paling takut pada Allah. Sebab tu Allah sifatkan apa makna orang alim. Salah satunya, innama yakhsyallah min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang yang gerun pada Allah ialah di kalangan hamba-hamba yang ulama. Itu terjemah. Kalau kita sebut innama, hanya senya, itu terjemah dalam agama. Hanyalah yakhsyallah, yang benar-benar gerun, bukan takut lebih tinggi daripada takut. Hanyalah yang gerun, yang sebenar-benar gerun kepada Allah, gementar dengan Allah, min ibadihi, dari kalangan hamba-hamba yang mana? Al-ulama. Maka orang yang takut pada Allah ni takut apa? Takut disoal oleh Allah, takut dimurka oleh Allah, takut dimarah oleh Allah, takut dijauhkan daripada Allah. Takut ni, gerun ni ulama. Yang pagi, petang, siang, malam ni duk cari salah orang, pagi, petang, siang, malam, kemudian dia buat reaction, buat video sebar salah orang. Ini bukan ulama, ini juhala, manusia-manusia yang jahil, walaupun mereka ada 1001 kelulusan sekalipun. Ini persoalan yang Allah tanya. Tahu tak tahu? Habis tahu kenapa buat lagi? Baiklah, kita sudah pun mendengarnya ya. Pada mulanya saya sangka Ustaz Nik Bakri mengkritik ustaz-ustaz lain kan. Tapi apabila dekat ujung tu ada masuk react, buat video react, saya terpanggil untuk memberi ulasan, react dan kritikan ya. Dan satu perkara lain yang saya fikir menarik juga, Ustaz mengkritik Ustaz-Ustaz lain yang ada al depan nama mereka tu kan. Saya tengok Facebook Ustaz Nik Bakri pun ada al juga, Al-Fakir. Al juga Ustaz kritik siapa sebenarnya? Main-main saja ya Ustaz. Okey, tak apa. Jadi Ustaz menerangkan ciri-ciri orang alim mengikut kriteria Ustaz. Mengikut kriteria Ustaz, apakah ciri-ciri orang alim? Yang kalau tak ada, lawannya ialah orang jahil. Baik. Ustaz cerita orang alim ni tak sibuk cari salah orang. Okey. Saya pun tak sibuk cari salah orang. Tak cari pun. Tapi sebenarnya alhamdulillah orang yang forward kepada saya. Macam video tadi yang saya mainkan, yang saya nak react tu, yang forwardnya kepada saya, dan ini pertama kali saya dedahkan perkara ini, ialah, sebagaimana tangkap layar ini, nama beliau Hamid Awang dan beliau forward kepada saya melalui WhatsApp. Okey, gambar pertama ni, video tu gelap kan? Okey, gambar pertama, gambar kedua, sambil mainkan video boleh nampak di atas nama beliau Hamid Awang. Dan sebelum saya siarkan tangkap layar ini, saya telah pun minta izin kepada beliau, boleh tak saya tangkap layar dengan ada namanya bagi membuktikan bahawa bukan saya yang mencari, tetapi memang sahabat-sahabat, para penonton saluran YouTube saya yang forwardkan kepada saya. Dan video ni sebenarnya Ustaz, video-video pendek ni, baik yang ini pun maupun yang lain-lain, pertama orang forward kepada saya, dan yang kedua memang tersebar pun. Memang tersebar dia sebab masyarakat sekarang sudah tahu benda yang pelik, benda yang aneh, benda yang salah, benda yang keliru yang disampaikan
oleh sebahagian asatizah. Bukan pada Ustaz Nik Bakri sahaja, tetapi oleh sebahagian asatizah. Ini sesuatu yang maklum, sesuatu yang tersebar di media sosial, di TikTok lah, di Facebook video lah, di Reels ke apa-apa semua tu ya. Baik. Alright, so ciri orang alim tak sibuk cari salah orang. Okey, saya tak cari salah orang. Nombor dua, tak hina orang, tak perlekeh orang. Seingat saya apabila saya membuat video-video react, saya tidaklah menghina orang yang saya react itu, tidaklah saya perlekeh orang ataupun ustaz yang saya react itu. Kecuali jika ustaz yang kena react tu, dia yang rasa dirinya dihinakan. Dia yang rasa dirinya diperlekehkan. Sebab macam, awak aku cakap teruk sangat. Tengok ni, dalil dan hujah bagi membetulkan aku. Okey. Jadi saya, kalau merujuk pada saya, alhamdulillah, seingat saya tidak hina, saya tidak perlekehkan. Kalau ada ustaz yang kena react, yang merasakan dirinya dihina, diperlekehkan, mungkin dia yang rasa. Sebab bila dia dengar-dengar macam, betul juga kritikan saya tu, alhamdulillah. Kenapa aku tak terfikir perkara tu? Kenapa aku pergi cakap perkara tu kan? Mungkinlah ya, tapi poin penting di sini, seingat saya, memang bukan manhaj saya untuk menghina, memperlekeh ustaz yang saya react. Bahkan setahu saya yang lazimnya kena diperlekehkan, diperhinakan oleh sebahagian asatizah yang lain. Baik. Ciri orang alim sibuk dengan Allah, sibuk untuk mengenal Allah. Okey, kena bezakan antara ahli sufi dengan orang alim. Ahli sufi memang dia orang duduk dekat bawah pokok tu ke, dekat bawah jambatan tu ke, dekat mana-mana ke, dia hu. Okey, dia sibuk dengan Allah dengan cara dia sendiri, hu. Beza dengan orang alim. Orang alim dia sibuk dengan Allah dengan cara dia menyebarkan ilmu Allah, dia menyampaikan syariat Allah. Dan kalau ada dia membetulkan kesalahan yang telah tersebar, dia melakukannya kerana Allah. Bukan kerana kepentingan peribadi, bukan nak dapat apa-apa pulangan duniawi, tetapi kerana Allah. Jadi apa yang Ustaz sebut ni betul. Okay, sibuk dengan Allah, berbeza antara orang alim dengan ahli ibadah. Ahli ibadah memang dia duduk satu ceruk mana ke, baik di rumahnya ke, di masjid ke apa, dia duduk situ, dia ibadah je. Dia tak kisah apa berlaku di dunia luar. Berbeza dengan orang alim. Orang alim, orang yang ada ilmu, yang dengan ilmunya tu dia tuntut kerana Allah. Dia amalkan kerana Allah. Dia sebarkan kerana Allah. Dan dengan ilmu itu dia membetulkan apa-apa kesalahan yang berlaku kerana Allah. Okey. Dan kemudiannya Ustaz juga sebut ciri orang alim fikir kesudahan dirinya di akhirat kelak, syurga ke neraka. Ya, betul. Sebab orang alim dia bimbang di hari akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala akan bertanya, kenapa kamu tidak membetulkan kesalahan yang tersebar? Kenapa dengan ilmu yang telah kamu ada, ya ilmu yang telah dikurniakan kepada kamu, kenapa kamu berdiam diri? Kenapa kamu tidak membetulkan kesalahan yang telah tersebar, kesalahan yang telah sampai ke pengetahuan kamu? Orang alim, betul saya cakap, dia fikir hari akhiratnya, dia fikir kesudahannya, dia takut Allah akan tanya dia, kenapa kamu diam? Kemungkaran jelas-jelas telah berlaku. Kemungkaran jelas-jelas dalam bentuk video telah sampai ke pengetahuan kamu. Kenapa kamu diam? Kenapa kamu mengkhianati amanah ilmu yang telah diberikan kepada kamu? Jadi ciri orang alim ialah dia akan membetulkan kesalahan yang berlaku kerana diingat pada hari akhirat. Dia nak juga syurga. Dia takut kepada neraka dan dia takut soalan Allah di hari akhirat kelak tentang amanah ilmu yang dipegangnya tu yang dia khianati sebab tidak mahu membetulkan kesalahan yang tersebar. Okey, para penonton yang dirahmati Allah, bagi saya ciri orang alim ni senang saja. Dia menuntut ilmu kerana Allah, dia mengamalkan ilmu tu kerana Allah, dia juga menyebarkan ilmu tu kerana Allah, dan dia juga melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kerana Allah. Menyebut tentang amar ma'ruf nahi mungkar, seseorang itu tak semestinya perlu menjadi orang alim. Sebab amar ma'ruf nahi mungkar ni macam saya disebut dalam video-video saya yang lain, dia terbahagi dua. Pertama, perkara yang diketahui oleh semua orang. Sebagai contoh, katakanlah ada rakan pejabat kita, rakan sekelas ke sepengajian kita yang tidak solat. Maka semua orang tahu benda tu salah. Lalu hendaklah dia menegur kawannya tu dan ajak dia untuk solat. Katakanlah di masjid di surau, nampak ada orang solat terburu-buru, tak ada tamakninah apa. Ini semua orang pun boleh tegur untuk dia solat dengan tamakninah. Ini sebagai contoh.
contoh lain, nampak ada orang lain yang menutup aurat dengan cara yang tidak betul, maka semua orang pun tahu untuk menegur dia, memakai aurat, menutup aurat dengan cara yang betul. Yang ini semua orang boleh buat, cuma nak buat ataupun tidak. Kedua, amar ma'ruf nahi mungkar yang hanya orang yang ada ilmu untuk melakukannya. Ini baru masuk alim ulama. Sebagai contoh, orang yang alim dalam bidang Al-Quran dan tafsir, menjadi kewajipan dia untuk menegur orang-orang yang salah guna ayat-ayat Al-Quran yang ada perkataan hu ataupun huwa. La ilaha illa huwa. Kul huwallahu ahad. Mereka salah guna. Itu sebagai dalil zikir hu. Padahal tidak ada mana-mana imam tafsir, tidak ada mana-mana kitab tafsir yang kita membincangkan tentang hu tu domir yang merujuk pada Allah sebagai lafaz zikir. Kalau nak kata hu tu merujuk pada Allah, ya, dalam kitab-kitab tafsir ada. Tapi hu untuk dijadikan lafaz zikir hu tidak ada. Maka menjadi kewajipan orang alim dalam bidang tafsir untuk menegur. Orang alim dalam bidang hadis misalnya, menjadi kewajipan mereka untuk menegur hadis-hadis maudhu, hadis-hadis tiada asal usulnya, hadis-hadis dhaif yang disampaikan dengan cara yang seolah-olah ia hadis sahih. Kewajipan mereka untuk menegur. Okey. Orang yang alim dalam bidang akidah misalnya, kewajipan mereka untuk menegur orang yang berdoa kepada orang mati, orang yang berdoa kepada pokok kan. Kewajipan mereka untuk menegur. Orang yang alim dalam bidang fiqh kononnya, kewajipan mereka untuk menegur. Macam baru ni yang panas, yang hangat isu wanita yang solat pakai telekung yang biasa di Malaysia tu. Kalau aurat nampak dari bawah tudung telekung, batal solat. Aurat nampak dari bawah kain telekung, tak batal solat. Kan? Perkara yang menyusahkan umat Islam. So, ini orang alim yang mesti tegur. Dan orang alim seperti inilah, baru orang seperti saya dan orang-orang awam yang lain akan respect, akan hormat, dan kita akan panggil inilah orang alim. Dan Alhamdulillah ya, saya bersyukur kepada Allah SWT, ustaz-ustaz sunnah memang dikenali menegur kesalahan-kesalahan yang berlaku. Seperti Datuk Dr. Mazhar Mufti Perlis, Ustaz Dr. Rozaimi melalui tulisannya di Facebook, Ustaz Muhammad Rizal Azizan dalam kuliah-kuliahnya, Ustaz Adnin dalam kuliah-kuliahnya, dan ramai lagi yang saya tak ingat namanya. Ustaz-ustaz sunnah ini Alhamdulillah mereka berani menegur orang-orang ataupun pandangan-pandangan yang salah, yang mengelirukan, yang memuskilkan. Inilah orang alim yang kita respect. Macam saya kata dalam video sebelum ni, don't force people to respect you, but earn their respect. Dan orang-orang seperti inilah kita hormat. Kenapa hormat? Sebab mereka ni bukan syaitan bisu. Mereka ni bukan nak play safe. Mereka ni bukan nak jaga nama, nak jaga kedudukan. Nanti orang tuduh Wahabi pula. Tapi mereka berani menegur kesalahan-kesalahan yang berlaku, yang telah pun tersebar. Kesalahan ke, kekeliruan ke, kekarutan ke, dan sebagainya. Ini baru orang alim. Okey, ingat ya, orang alim ada ilmu kerana Allah. Mengamalkan ilmunya, menyebarkan ilmunya. Kalau yang 1, 2, 3 ni banyak yang buat. Tapi yang amar ma'ruf nahi mungkar dengan ilmunya, tak ramai yang hendak buat. Kenapa? Kalau sebut syaitan bisu, macam laser sangat pula kan. Jadi orang alim yang sebenar, macam saya kata tadi, yang 3 tu memang banyak orang ada. Ada ilmu, mengamalkan ilmu, menyebarkan ilmu. Tetapi yang keempat ni, amar ma'ruf dan nahi mungkar dengan ilmu tersebut. Itulah yang kita nak, itulah orang alim yang sebenarnya. Sekarang ini, banyak orang yang ada ilmu, asatizah yang ada ilmu, tapi kalau nak sebut syaitan bisu, macam laser sangat pula. Kita sebut apa? Play safe. Sebab kalau tegur-tegur ni, sebab yang tegur ni selalunya akan dilabel Wahabi. Nanti mereka pun dilabel Wahabi. Bila dah label Wahabi, susah. Tak dapat jawatan, tak dapat naik pangkat. Kalau bekerja di institusi ataupun pusat pengajian lah. Kalau penceramah bebas, tak dapat jemputan, susah nak dapat tauliah, apa semua tu kan. So, mereka play safe. Alright? Tapi bagi macam orang awam macam saya, kita tak respect orang macam ni dan kita tak panggil orang yang alim. Tak adalah panggil jahil ke juhalak ke apa ke. Tak, ini bukan orang alim. Orang alim yang sebenar, dia pegang amanah ilmu tersebut dan dia amar ma'ruf nahi mungkar dengan ilmu itu. Baiklah, demikian ulasan, react dan kritikan saya. Saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.